Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Samsiah binti Samsudin. Saya pencara untuk kursus DEE 20033 iaitu Digital Electronic. Hari ini kita akan tengok bab 1 ataupun chapter 1 iaitu Number and Code System. Dalam bab ni kita akan berkenalan dengan sistem nombor iaitu binary, decimal, binary, okta dan hexadesimal. Di mana decimal ialah nombor asas 10, binary asas 2, oktal asas 8 dan hexadesimal asas 16. Kita pergi kepada asas nombor yang pertama iaitu decimal number system. Kita tengok pada nota. The position of each digit in a weight number system is assigned a weight based on the base of Redit system. Asas 10 maksudnya dia decimal ni maksudnya asas 10 yang kita guna dalam sistem harian kita. The radius of decimal number is 10. Dia punya asas dia adalah 10 dan dia punya nombor dia bermula daripada 0 sampailah 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 10 digit. Cara penulisan dia contoh kat sini 4, 3, 6 asas 10. 10 ditulis kecil kat bawah. Bukan kat atas tau. Ni bukan kuasa, ni asas. Asas kita tulis kat bawah. Perpuluhan pun boleh. Contohnya 72.3 asas 10 dan 1020 asas 10. Dalam pemberat untuk asas 10 ni iaitu kalau sebelum titik perpuluhan dia akan jadi 10 kuasa 0 kuasa 1 dan kalau ke kiri dia akan jadi kuasa positif. Semakin lama semakin bertambah ikut bilangan digit. Dan sekiranya dia adalah selepas daripada titik perpuluhan, dia akan ke kanan. Titik perpuluhan ke kanan, dia akan jadi kuasa negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan juga negatif 4 dan seterusnya ikut bilangan digit yang ada. Contoh yang kita tengok untuk pengiraan pertama ni ialah dia bagi 1250. 1250 nak suruh tukar kepada asas 10. Ni sebab kita tengok macam mana dia buat. Kita tahu kalau tak ada titik perpuluhan, so dia bermula daripada belakang. Ini akan jadi kuasa 0, 5 akan jadi kuasa 1, 2 akan jadi 10 kuasa 2, 1 akan 10 kuasa 3. Sebab itulah dia akan jadi, yang pertama 1 darab 10 kuasa 3. Yang kedua ni 2 darab 10 kuasa 2. 5 darab 10 kuasa 1 dan 0 darab 10 kuasa 0. Bila kita darab, dia akan dapat baliklah 1250 asas 10. Sama juga kalau nombor ada titik perpuluhan. So, dia akan bermula daripada titik perpuluhan ni. Kalau dia sebelum titik perpuluhan, dia akan bermula dengan kuasa 0, kuasa 1. Kalau ke kanan, dia akan jadi negatif 1, negatif 2. Dan buat pengiraan 7 darab 10 kuasa 1 tambah 3 darab 10 kuasa 0 tambah 4 darab 10 negatif 1 dan tambah 1 darab 10 negatif 2. Bila kita tambah, dia akan dapat baliklah nilai ni. Ni biasanya ini adalah nilai pengiraan normal biasa yang kita gunakan. Kita pergi kepada nombor binary pula. Nombor binary. In digital system, the information that being processed is usually presented in binary form. Binary ni memang banyak digunakan dalam sistem nombor. Kalau dalam komputer pun banyak guna binary ni. Binary quantities can be represented by any device that has only two operation state of possible condition. Kita ada dua kebarangkalian dia. Sama ada, contoh switch, open or close. Maksudnya buka atau tutup.
Okey, untuk asas 2 ni kita ada 2 je dia punya nombor dia, 0 dan 1. Okey, contoh penulisan dia 1010. Asas 2 sama juga asal dia tulis kecil. Sorry, 1110.111 asas 2. 2 juga dia kecil dan juga 1111.000 asas 2. Okey, pemberat dia weight. Kolom weight sama juga. Kalau ke kiri bermula dengan 200, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya ikut bilangan digit yang ada. Dan ke kanan daripada titik perpuluhan dia akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ikut bilangan digit juga. Okey. Table, kita tengok pada table ni. Table ni menunjukkan a binary counting sequence for number from 0 to 15. Dia menunjukkan 4 bit. Untuk nak bezakan nombor desimal dengan nombor binary. Macam mana dia tulis. Okey. Okey, untuk ringkasnya, untuk lebih mudah Okey, untuk lebih mudah. Saya tunjuk kat sini macam mana dia boleh hasilkan okey, ni kan ada 4 bit. So, dia sebenarnya 2 kuasa 0. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 1 adalah 2 kuasa 0 adalah 1. 2 kuasa 1 adalah 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Dan 2 kuasa 3 adalah 8. Okey, untuk hasilkan kosong, maksudnya nombor binary ni semuanya kita tak nak. Kita kosong semualah. Sama dengan kosong. Okey. Kalau nak hasilkan 3 contohnya. 3 ni nombor 3 ni. 3 maksudnya yang 2 campur dengan 1. So, yang 2 kuasa 4 ni, 2 kuasa 2 tak nak pakai, 2 kuasa 3 pun tak nak pakai. Jadi, 0011. Contoh lagi, kita ambil 9. Okey, 9 yang depan adalah 9 adalah 8 campur 1. 8 tambah dengan 1 kat belakang. So, yang 4 dengan 2 tak nak pakai, kita letak kosong. 8 tambah 1, 9. Okey. Tu kaedah cepat, kaedah kalau ada 4 bit saja. Okey, kalau ada lebih kita ada kaedah lain. Okey. Kita pergi kepada seterusnya iaitu conversion ni kita sebenarnya kita daripada nombor desimal asal 10 kita boleh pergi ke binary. Daripada binary boleh pergi ke hexa. Daripada hexa kita boleh pergi ke okta. Dan juga dia boleh pergi okta, boleh pergi ke binary. Ni banyak semua ni kita akan belajar dalam bab ni lah. Okey, kita pergi yang pertama. Binary to decimal conversion. Kita nak tukar daripada binary, daripada asas 2 kepada asas 10. Okey. Contohnya, okey, kat sini dia bagi kat kita convert the binary number 11011 base of 2 to decimal. Dia suruh tukar 11011 asas 2 kepada asas 10. So, sekarang ni kita ada nombornya. Okey, saya conteng kat tepi ni. 11001 asas 2. Okey. Kita dah tengok tadi. Kalau tak ada titik berpulang, maksudnya dia akan start dengan kuasa 0. 1, 2, 3, 4. So, yang wujudnya adalah 1 darab 2 kuasa. Kita mula, tak kisah, mula kosong yang dari belakang pun boleh, mula ke depan pun boleh. Okey, yang contoh dia bagi ni memula kat belakang. Okey, saya mula kat depan. Okey, jadi 1 darab 2 kuasa 4. Kita ambil yang 1 je, yang kosong kita tinggal. Tambah 1 darab 2 kuasa 3. Okey, lagi. Tambah 1 darab 2 kuasa 0. Okey.
1 darab 2 kuasa 4 ialah 1 darab dengan 16. Tambah dengan 1 darab 8. 2 kuasa 3, 8. Tambah 1 darab 1. 2 kuasa 0 adalah 1. So, 16 tambah 8 tambah 1. So, dia akan dapat 25. Asas 10. Okey. Seterusnya, example 2. Convert the binary number 100101 0.01 to decimal. Okey, yang ni ada titik perpuluhan. Kalau ada titik perpuluhan, so dia akan kuasanya akan bermula daripada titik perpuluhan. Okey, ini akan jadi kuasa kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang lepas ada titik perpuluhan, dia akan saya negatif 1, negatif 2. Okey, kita ambil yang ada 1 je. Okey, yang ni maksudnya yang ni. Yang ni kuasa kosong, yang ni dan yang ni adalah kuasa negatif 2. Kita buat operasi, dia akan dapatlah asas. Jawapan dia dalam asas 10. Okey. Sekarang cuba buat latihan ni. Okey, berapa jawapan dia? Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak hasilkan jawapan untuk soalan ni. Okey. Soalan dia bagi 0011.11 asas 2. Dia setukar kepada asas 10. So, kita tengok titik perpuluhan. Tengok ni adalah kuasa kosong. Ni kuasa 1. Ni kuasa negatif 1. Negatif 2. So, 1 darab dengan 2 kuasa 1. Tambah 1 darab dengan 2 kuasa kosong. Tambah 1 darab 2 negatif 1. Tambah 1 darab 2 negatif 2. Okey, yang ni akan jadi 1 darab 2 tambah 1 darab 1 tambah 1. 2 kuasa negatif 1 berapa? 2 kuasa negatif 1 adalah 0.5. Tambah 1 darab 2 kuasa negatif 2 adalah 0.25. Okey, lepas tu kita tambah semua. 0.25 tambah 0.5 tambah 1 tambah 2. Kita akan dapat 3.75 asas 10. Okey, saya harap semua orang dapat jawab soalan ni. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu kita nak tukar decimal to binary, terbalik. Tadi daripada binary to decimal, sekarang decimal to binary. Okey, dalam ni dia untuk penukaran kali ni dia ada dua kaedah. Okey, kaedah pertama ialah kaedah kita macam kena congak dia. Congak, okey, kita kena tahu kalau contohnya yang ni maksudnya kita kena tahu 2 kuasa 0 adalah 1, 2 kuasa 2 adalah 4, 2 kuasa 2 kuasa 1, sorry. Okey. Mula tertinggal. 2 kuasa 1 adalah 2, 2 kuasa 2 adalah 4, 2 kuasa 3 adalah 8, 2 kuasa 4 adalah 16, 2 kuasa 5 adalah 32. Okey, sekarang dia nak 45. So, kita kena buat congak. Contohnya sini kita ambil 32 campur dengan berapa lagi nak cukupkan 45? Okey, kalau tambah 16 dapat berapa 6, 7, 8,
Ni dah lebih. So, tak boleh. So, maksudnya 16 kita tak guna. 16 kita tak guna. So, 16 kita tak guna. 8 pula. 8 tambah 8. Okey, tambah 8 jadi 40. Okey, maksudnya kita boleh guna. Tambah 4 pula. 4 jadi 44. Okey, maksudnya kita guna. Sekarang nak cukupkan 45, 1 je lagi. Tambah 1. Maksudnya 2 ni kita tak nak. Dan 1 ni kita nak. Tambah 1. Dapatlah 45. Semua ni kita tambah ni. Okey. Ni saya kata kaedah congak ni. Okey. So, kaedah congak ni macam kita kena tahu yang mana nilai yang kita boleh tambah. Kalau lebih kita jangan ambil. So, lebih selamat kita guna kaedah yang kedua ni. Okey, kaedah kedua ni adalah kita bahagi. Okey, contohnya saya ambil nombor yang sama ni 45 dibahagi 2. Okey, 45 dibahagi dengan 2 dapat 22. Ada baki 1 letak tepi. Okey. 22 bahagi dengan 2 dapat 11. Tak ada baki. Kosong. Kalau tak ada baki, kita tulis kosong. Okey. 11 bahagi dengan 2 dapat 5. Baki 1. 5 bahagi 2 dapat 2. Baki juga 1. Dan 2 dibahagi 2 dapat 1 baki kosong. Okey. Kosong, 1 dah tak boleh bagi dengan 2. So, kita stop kat sini. So, cara baca dia adalah daripada bawah ke atas. So, kita baca 45 asas 10 sama dengan 1, 0. Baca daripada bawah 1, 0. 1, 1, 0, 1. Asas 2. So, sama ni antara dua kaedah ni sama je nilai yang kita akan dapat. Okey. Okey, dalam soalan seterusnya kita tengok sama juga kalau kita guna 25. 25 dibagi 2 dapat 12 baki 1. 12 bagi 2 dapat 6 baki tak ada baki, so letak kosong. 6 bagi 2 baki 3 letak kosong sebab tak ada baki. 3 bagi 2 dapat 1 baki 1 dan 1 bagi 2 dah tak boleh kan. So, baca daripada bawah ke atas. 1, 1, 0, 0, 1 bacanya. Kalau 25 asas 10. Okey. Sekiranya nombor tu ada perpuluhan. Tadi nombor bulat 25, 45. Okey. Sekarang ni kalau nombor tu ada titik perpuluhan. Lepas pada maksudnya contohnya kat sini 0.188 asas 10 tukar ke binary. So kita kena buat kaedah darab. Contoh yang pertama ni adalah 0.188 you kena darab 2. Darab 2 kita dapat 0.376. So yang kita dapat kat sini ni, yang kita tulis kat sini, kat carry. Okey, lepas tu bawa pula 0.376 ni darab dengan 2 dapat 0.752. So 0 ni ditulis kat sini. Seterusnya bawa lagi 0.752 darab 2. So you akan dapat 1.504. So 1 ni ditulis kat depan, kat carry. Okey, seterusnya ambil balik. Kod 1 ni kita dah ambil kat depan. So, 0.504 je kita ambil. 504 je. Darab dengan 2 dapat 1.008. So, 1 yang kat sini diletak kat depan ni. Dan kira sekali lagi 0.008. Darab dengan 2 dapat 0.016. Okey, 0 dapat kat sini. Okey, cara baca dia adalah daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. Maksudnya, dia akan dapat 0.00110 asas 2. Okey. Saya harap pelajar pun dapat menyelesaikan soalan ni. Okey. Soalan ni kalau dia example tu ni dia gabungkan antara dia ada nombor sebelum titik perpuluhan dan juga selepas titik perpuluhan. So kita kena buat dua kaedah. 12 kita buat kaedah bahagi.
Dan 0.8125 kita buat kaedah darab. Kemudian kita combine lah antara yang nombor genap, nombor 12 dengan yang 0.8125 ni, dia akan jadi, inilah hasil dia. Okey, untuk lebih faham, kita cuba buat soalan ni. Okey, cuba buat soalan ni. Okey, kita cuba buat 24.37. Okey, so yang 24 kita bahagi dengan 2. Dapat 12 bagi 0. 12 bagi 2 dapat 6 bagi 0. 6 bagi 2, 3 bagi 0 juga. 3 bahagi dengan 2 dapat 1 bagi 1. So, yang ni kita akan dapat 1100. Okey, yang ni 24. Okey, seterusnya kita buat yang 0.37 pula. 0.37 kita kena darab dengan 2. So, tekan kalkulator. 0.37 darab dengan 2. So, dapat 0.74. Okey, kita ambil yang kosong dia duduk sini. Okey, buat turun. 0.74 darab dengan 2. Darab 2. Okey, dapat 1.48. So, 1 kat depan tu kita letak sini. Kita buat turun lagi 0.48. Kita darab 2. 0.48 darab 2 akan dapat 0.96. Okey, kita ambil 0. Letak sini. Okay, kita ambil 3 titik perpuluhan cukup. So, maksudnya yang ni 0, yang ni baca ke bawah. 0.010 asas 2. So, jawapan dia kita combine lah. So, jawapan dia kita combine, maksudnya 11,010 asas 2. Ni jawapan keseluruhannya. Okey, saya harap semua dapat jawab soalan ni. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih.